Okey, kepada warga Tenggarunam khususnya selamat okey, selamat malam. Pastikan ada jamuan kat depan tu insya-Allah sama-sama. Sekejap ambil nafas sekejap. Selitkan baju. Selitkan baju Sini bang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke ceramah kelompok kami di Tenggaruh 6 ni. Tidak ketinggalan juga ingin saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan rumah, saudara dan juga para panelis kita. Saudara Adi tuan rumah. Okey, saya Rozi Razid selaku pengacara untuk majlis ini meminta para hadirin sekalian yang berada di sini untuk memakai mask kalau yang sedang dah tak makan tu minta tolong pakai mask. Tolong ingatkan. Kan. Pakai mask, jaga SOP penjarakan semua sepanjang program ni berlangsunglah. Okay, ini bersesuaian dengan SOP yang telah ditetapkan di dalam permit kami dan juga permit KKM. Jadi perlu pakai mask, yang tak makan tu perlu pakai mask, yang makan tak payahlah pakai mask kan. Macam mana pula nak makan kan? Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, ingin saya perkenalkan para panelis kita untuk hari ini. Hari ini kita ada saudara Wan Faizuddin. Beliau merupakan Ketua Komunikasi Keadilan Pahang. Dan juga tidak ketinggalan calon utama kita di Dun Tenggaruh, satu-satunya calon wanita tunggal di sini, satu-satunya anak watan di sini, dan yang paling penting beliau merupakan anak Felda, generasi kedua Felda Nita 2 yang melalui perit jerih di sini. Beliau yang saya maksudkan adalah Puan Zulina A. Johari, calon nombor 2 dari Parti Keadilan Rakyat. Okey, baik. Untuk tidak melengahkan masa lagi, saya teruskan majlis ini dengan menjemput calon kita, Puan Zulina, untuk membuka majlis dan menyampaikan sepatah dua kata sebelum kita teruskan dengan panelis kita. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Terima kasih saudari Rozi selaku pengerusi majlis pada malam ni. Yang saya alu-alukan saudara Wan Faizuddin selaku penceramah kita pada malam ini. Pada para jentera Parti Keadilan Rakyat yang sentiasa bertungkus lumus untuk memastikan keadilan menjadi tonggak utama, dengan jenteranya yang begitu komitmen yang sangat-sangat padu lah. Kita lihat sebelum ni bendera keadilan ni susah nak nampak kalau masuk ke Tenggaruh ni. Tapi sekarang saya nampak dengan jelas daripada simpang depan sampai ke Tenggaruh 6 ni berkibar megah bendera keadilan. Tahniah pada jentera-jentera di Tenggaruh 6 ni. Sebelum tu saya suka untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Zulina A. Johari, anak jati Felda Nita 2, berumur 47 tahun, sudah berumah tangga dan mempunyai 3 orang anak. Saya menyahut cabaran untuk bertanding di Dun Tenggaruh ni. Dan saya juga merupakan satu-satunya calon wanita yang akan bertanding. Dan di Dun Tenggaruh ni saya sebenarnya selaku anak peneroka Felda ni, saya rasa saya bertanggungjawab lah untuk memastikan dan membawa suara anak-anak generasi
memperjuangkan hak-hak peneroka anak generasi, terutamanya berkaitan dengan perumahan generasi. Kita ni tanah bukan tak ada tanah. Tapi kenapa susah sangat nak bagi anak-anak ni bina rumah? Sebab perumahan tu sangat penting. Jika dibandingkan sebelum ni ramai anak-anak yang dah berhijrah keluar. Bila berlakunya pandemik, mereka menghadapi masalah yang sangat-sangat besar kerana pekerjaan. Kita tak boleh bekerja, nak bayar sewa rumah pun tak mampu. Kos sara hidup yang sangat tinggi. Dan ramai anak-anak peneroka yang balik semula tinggal dengan ibu bapa. Bukan saja di Tenggaro, di Felda Nita 2 pun sama juga. Jadi mereka ni menumpang, membina rumah di tapak orang tua. Tapi itu pun susah nak dapat kebenaran daripada pihak-pihak yang pengurusan. Di tempat saya sendiri, saya tak nafikan, kita bina rumah, dah bina rumah, nak minta kelulusan untuk kemasukan elektrik dengan air pun menjadi masalah. Sebabnya pengurus tak nak bagi kebenaran. Itu yang menjadi masalah utama. Kalau nak dibandingkan masalah lain, jalan raya sama juga. Dengan tak ada lainnya, dengan lampu jalan tak ada, dengan kewujudan binatang-binatang liar ni, jalan bertampal-tampal. Sejak berapa minggu ni saya nampak jalan Tenggaro ni, jalan Mersing ni popular betul. Sampai keluar kat media sosial, berita penuh pasal jalan. Sampai saya pun tadi mabuk. Nak kejarkan masa untuk hadir ke Tenggaro 2 pada pukul 12.30 dengan jalan yang beralun, kona sana kona sini. Tergendala sekejap sesi sidang media tadi. Selain tu sebagai wakil yang akan memohon menjadi calon di Don Tenggaro ni, ada beberapa isu jugalah yang saya akan bawa. Terutamanya berkaitan dengan mewujudkan balai bomba di Felda Tenggaro ni. Sebab sebelum ni balai bomba hanya berada di daerah Mersing. Mengambil masa yang agak lama untuk bomba sampai ke Felda ni jika berlaku kebakaran. Sebab saya dah dapat lihat dan dapat menyaksikanlah 2 kes kebakaran. Yang pertama di Felda Tenggaro 2 dan satu lagi di Felda Tenggaro 5. Bomba sampai tapi tak ada apa lagi yang nak diselamatkan. Sebab apa? Sebab perjalanan tu jauh. Dengan keadaan jalan yang beralun, berlengkung-lengkung, sini sana sini, tampal sana tampal sini. Kesukaran untuk mereka sampai tepat pada masa untuk menyelamatkan harta benda. Jadi itu adalah antaralah perkara-perkara yang saya cuba usulkan dan bawa sehingga kita dapat menyatakan apa sebenarnya yang rakyat nak, keperluan kita. Jadi saya dengan rendah dirinya memohonlah kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak, abang, adik yang mana akan keluar mengundi pada 12 hari bulan Mac 2022 ni untuk memberi kepercayaan kepada saya dengan memberi sokongan kepada calon nombor 2 Zulina binti Johari yang mewakili Parti Keadilan Rakyat melalui kertas undi. Kali ni kita tukar kepada biru yang lebih muda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Puan Zulina di atas ucapan yang memberi kita semangat baru untuk membuat keputusan di dalam pengundian nanti. Saya juga ingin menjemput panelis kita yang berikutnya, iaitu saudara Wan Fauzuddin untuk memberi sedikit pandangan kepada kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati Puan Pengerusi Majlis Parwazi yang bekerja kuat. Bukan saja pengurusi malam ni, dia juga menjadi orang kuat ke mana saja calon pergi. Tak kira siang malam, hari wanita apa, malam tadi sibuk nak potong bunga, nak bagi, ya. Saya tak lupa ucapkan selamat hari wanita kepada seluruh warga di Tenggaruh yang ada pada malam ini dan juga yang berada mengikuti live kita pada malam ini. Yang saya raikan calon N33 Puan Zurina Abdul Johari, Johari, iaitu calon yang kita pertaruhkan bagi N33 Tenggaruh, satu-satunya calon wanita yang akan berdepan dengan 3 jejaka daripada Perikatan Nasional yang mempertaruhkan calon daripada Parti PAS dan juga daripada Barisan Nasional yang mempertaruhkan calon daripada MIC. Selaku penyandang juga di sini. Dan juga bekas kawan kita dia pejuang daripada harapan dulu yang dah jadi pengkhianat, kali ini nak tawarkan diri nak jadi pembela kononnya di Tenggaruh, iaitu Parti Pejuang. Apapun saya nak ucapkan terima kasih dan tribut tahniah kepada Puan Zurina kerana menyahut cabaran daripada Parti Keadilan khususnya untuk menjadi wakil di Tenggaruh. Walaupun berdepan dengan 3 pendekar lelaki, tetapi bagi keadilan, calon Sri Kandi kita tidak akan takut dan gentar berdepan dengan sesiapa saja. Lawan tetap, lawan sampai. Saudara, ini semangat yang ada pada Parti Keadilan. Kita tak takut dengan kalah atau pemenang. Pilihan raya ini kita bukan minta, bahkan kita menolak pilihan raya yang tidak bertanggungjawab ini diadakan. Dalam keadaan negara belum terurus dari ekonominya, COVID belum selesai, mangsa-mangsa banjir masih lagi sibuk mengemas rumah, perabot-perabot masih lagi tidak dapat diganti, dan Kuala Lumpur semalam pun banjir. Tengah susah, saudara. Dalam keadaan susah ini, bagaimana mungkin negeri Johor yang telah pun mendapat kuasa melalui pintu belakang nak bubarkan Dewan Undangan Negeri? Ini bukan pilihan kita. Kita nak elakkan daripada menyusahkan rakyat. Tetapi prinsip Parti Keadilan, saudara, apabila gelanggang ini dibuka, kita tak akan pernah melarikan diri dan kita akan bertarung habis-habisan. Ini janji kita. Sebab itu, saudara, saya nak bagi tahu, isu di Felda ini sebenarnya lama. Sebelum Pakatan Harapan memerintah lagi, isu ni dah ada dah sebenarnya. Hari ini Najib masuk ke Felda, nak jadi hero bagi warga Felda. Sampai sanggup tak berdebat dengan Azmin. Ni seorang lagi ni pun. Timbalan Parti Keadilan. Bekas bos saya dulu. Nasib baik saya bukan ikut dia. Saya tak ikut dia. Ini Azmin. Bukan orang baru dalam politik. Zaman reformasi dia pun sama. Keluarga dia pun difitnah, saudara Azmin ni. Dia difitnah. Isteri dia difitnah. Kononnya ada hubungan sulit dengan Datuk Seri Ibrahim. Orang yang pernah menjadi mangsa fitnah sanggup menjadi pengkhianat kepada Parti Keadilan. Ini, saudara, orang ini tak sedar diri, yang tak pernah puas dengan kuasa yang diberikan oleh rakyat. Ini Azmin Ali yang berada dalam Parti Perikatan Nasional, yang hari ini kononnya nak berdebat isu Felda dengan Najib. Siapa Azmin Ali ini? Ada maruah ke dia nak berdebat dengan Najib? Sedangkan, saudara, bagi kita, kerosakan Felda ini bermula pada era Najib Tun Razak. Keharuman Felda ini bermula daripada ayahanda Najib, iaitu Tun Abdul Razak, almarhum Tun Abdul Razak. Kita hargai jasa dia membuka Felda untuk membela dan untuk memajukan masyarakat Melayu. Ini kerja
almarhum Tun Abdul Razak. Tetapi sampai ke anak dia, dirosakkan Felda bermula daripada dia menyenaraikan Felda ini ke dalam GFV, Global Ventures. Ini, FGV ini. Ini disenaraikan. Konon-konon dijanjikan kepada peneroka hidup mewah selepas itu. Waktu itu ada perjanjian dibuat. Felda harus diserahkan pada FGV. FGV akhirnya masuk senarai bursa saham. Lingkup saudara. Menanggung hutang yang begitu banyak sebagaimana Saifuddin Nasution serangkan pada petang tadi. Dengan panjang lebar tentang sejarah bagaimana Felda ini menjadi hancur di zaman Najib. Kemudian ketika waktu hadapan pemerintah, kita cuba pulih sebaik mungkin isu-isu Felda. Saya nak bagi tahu saudara, hari ini Muhyiddin kata, oh bersyukur kita dah boleh menyelesaikan hutang Felda. Ini sampai ada sandboard naik. Konon-kononnya dah selesaikan hutang Felda. Yang dibayarkan pinjaman Felda itu adalah bunganya saudara. Itu pun idea datang daripada kertas putih suatu perkataan harapan pemerintah. Kita yang mencadangkan idea-idea ini untuk menghapuskan hutang Felda. Bukan Muhyiddin. Ketika itu Muhyiddin bersama dengan PH. Jadi ini yang dilakukan oleh Muhyiddin. Bagaimana Azmin konon-kononnya mengaku dia yang buat idea kertas putih suatu kerajaan PH. Sedangkan sebenarnya ianya dibawa oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan hasil daripada naik Presiden Parti Amanah ketika itu, iaitu Husam Musa. Husam Musa yang bawa idea ini untuk mengadakan kertas putih untuk memperbaiki segala kerosakan yang berlaku dalam Felda. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian bagi kita. Bukan senang nak dapat kerajaan yang baik. Sudah tentu akan menghadapi ujian. 22 tahun saja kita mengerintah. Tak sempat kita laksanakan apa yang mahu kita laksanakan. 22 bulan. 22 tahun tu Mahdi. 22 bulan kita mengerintah. Tak sempat kita nak laksanakan apa yang kita janjikan. Walaupun ada beberapa banyak perkara lain yang telah pun kita buat. Tetapi kerajaan Pakatan Harapan ini dijatuhkan oleh para pengkhianat. Saya nak bagi tahu saudara. Kenapa kerajaan ini dijatuhkan? Kenapa kerajaan PH itu dijatuhkan dan tak membenarkan kita menjadi kerajaan sepenggal? Paling kurang sepenggal. Baru boleh kita nilai kerajaan PH ini kerajaan hancing ke tak hancing ke. Tunggu sepenggal. Kenapa kamu rampas ketika berusia 22 bulan? Anak kita pun kalau 22 bulan baru nak berdiri-jatuh saudara. Ini pula kerajaan. Ini pula kerajaan tak mudah. Tak mudah saudara. Kenapa kena rampas? Kenapa perlukan mengadakan pengkhianatan sedemikian rupa? Kerana mereka tahu bahawa kerajaan PH ini pada satu ketika yang terpaksa menyerahkan ke campur kepimpinan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang mereka khawatirkan. Ini yang mereka bimbangkan. Kerana bagi mereka, kepimpinan negara kalau diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka perasuah-perasuah tidak akan dapat mencari makan di bumi Malaysia ini. Itu yang sebenarnya saudara. Dan orang yang paling takut Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri oleh orang yang bernama Mahathir Mohamad. Sebab itu perancangan ini dibuat sebelum langkah Sheraton itu, berapa siri-siri penyumbaan telah dibuat. Perancangan telah dibuat bagaimana caranya nak jatuhkan kerajaan PH. Yang bersekongkol menjatuhkan kerajaan PH ini termasuk daripada UMNO dan juga PAS. Ini kita nak bagi tahu. Hari ini kemelut politik berlaku kerana kerajaan sekarang ini sama ada di pusat maupun di Johor adalah ditadbir oleh kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Rakyat tidak pernah memberikan kepercayaan di pusat maupun di Johor kerajaan yang ada hari ini. Sebab itu mereka berbuat sesuka hati. Mereka cuba memperbodohkan seluruh rakyat. Konon-kononnya kerajaan PH ini terpaksa dijatuhkan demi bangsa Melayu dan juga Islam. Konon-kononnya kerajaan PH itu adalah kerajaan yang mengikut tunjuk DAP. Ini tuduhan-tuduhan yang dibuat ke atas kerajaan PH. Sehingga hari ini satu bukti pun mereka tak boleh tunjukkan bahawa DAP lah
yang mentadbir kerajaan PH ketika itu. Saudara, bagaimana kita nak tuduh kerajaan PH ini dipengaruhi oleh DAP? Suatu UMNO perintah bertahun-tahun. Saya nak bagi tahu, yang merampas royalti Kelantan dan Terengganu siapa, saudara? Yang merampas royalti di Kelantan dan Terengganu di bawah PAS ketika itu siapa? Kalau bukan UMNO. Tapi apabila PH memerintah, kerajaan PH telah mengembalikan royalti kepada kerajaan Kelantan dan juga Terengganu, walaupun kerajaan Kelantan dan Terengganu waktu itu bukan diperintah oleh PH. Kita berpegang kepada manifesto. Kalau kita menjadi kerajaan, hak royalti untuk Kelantan dan Terengganu harus kita kembalikan. Itu hak mereka. Dan ini yang kita lakukan. Walaupun Kelantan diperintah oleh PAS, walaupun Terengganu diperintah oleh UMNO, itu hak mereka. Kita kena kembalikan royalti kepada mereka. Dan baru ini, bila kerajaan tebuk atap memerintah, royalti sudah jadi kembali kepada Wak Ehsan. Padan muka. Padan muka. Saudara, ini yang kita lakukan. Masuk akalkah kita kalau kerajaan PH itu dikawal oleh DAP? Apakah DAP Menteri Kewangan ketika itu Lim Guang Eng sanggup setuju memberikan royalti kepada PAS? Lim Guang Eng memberikan royalti kepada PAS. Tak cukup dengan royalti, bagi 400 juta tunai oleh kerajaan PH Kelantan. Sebab itu dia beli Mercedes. Dapat duit beli Mercedes. Rakyat Kelantan air pahit macam air teh tarik. Itu dia berlaku di Kelantan. Bahawa kerajaan Islam kononnya Serambi Mekah. Saya nak bagi tahu saudara. Sebab itu malu. Malu kita sebagai orang Melayu khususnya. Terutamanya di Verda ini. Sampai bila harus kita termakan dengan propaganda mengatakan kerajaan PH akan dikawal oleh DAP. Sampai bila saudara? Ini politik zaman-zaman 80-an. Politik mengatakan, oh DAP komunis. Anwar Ibrahim itu liberal. Anwar Ibrahim ini pro LGBT. Ini propaganda zaman-zaman politik dahulu. Alhamdulillah hari ini saya melihat seperti mana kata calon kita, Puan Zulina, di Verda sekarang ini, Parti Keadilan Rakyat boleh bergerak. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada saudara kena memberi ruang kepada Parti Keadilan Rakyat untuk menyampaikan maklumat-maklumat. Yang penting maklumat. Kebanyakan orang tak dapat maklumat, sebab itu mereka salah buat pilihan. Sebab itu kebanyakan yang masih lagi tegar UMNO ini adalah saluran 1 dan saluran 2. Yang gigit mi pun tak putus. Orang macam ni memang masalah. Tapi nak salahkan mereka tak boleh. Sebab mereka tidak boleh nak buka internet dan sebagainya. Tetapi kita sebagai anak, kalau ada ibu dan ayah kita yang masih kurang mendapat maklumat, bertanggungjawab, kita harus bertanggungjawab untuk menyatakan kepada ibu bapa kita, tidak ada lagi isu perkauman dalam negara kita ini. Tak kira Melayu, Cina, India, yang penting kamu tidak rasuah dan tidak mengambil hak rakyat. Ini yang paling penting. Apa gunanya kita melantik pemimpin Melayu kalau pemimpin Melayu itu sendiri merompak harta rakyat? Verda ini dulu beratus juta dilesapkan bukan oleh DAP. Isa Samad pengusir Verda itu bukan DAP. Isa Samad itu UMNO. Dia dapat duit kahwin dengan puteri UMNO. Masalah kahwin kita tak kisah, saudara. Nak kahwin lah 3-4, lepas PAS pun ramai 3-4. Lepas PAS pun ada kahwin melalui online. Video call je kahwin pun. Tak ada masalah, itu hak kamu, hak peribadi kamu. Tapi jangan ambil duit rakyat. Jangan ambil duit rakyat. Sebab itu Isa Samad sampai sekarang ni tak sihat. Dia dah puas sihat dah. Dah lama mewah. Sekarang ini terlantar. Bila dengar je penjara, terlantar sakit. Sebab tu saya katakan, Verda hancur waktu Isa Samad. Sebab itu kita mengatakan bahawa kalau pejuang hari ini datang ke Verda, konon-konon nak jadi hero, konon-konon nak jadi pejuang, saya nak bagi tahu kepada parti pejuang yang juga bertanding di sini. Saya nak bagi tahu, tanya Mahathir Mohamad, sewaktu dia jadi Perdana Menteri, siapa setiausaha politik yang dilantik oleh Mahathir Mohamad?
setiausaha politiknya bernama Zahid Ma'arif. Siapa Zahid Ma'arif? Dia pegawai khas Puan Isa Samad. Siapa Isa Samad? Perompak wang faedah. Zahid Ma'arif ni tukang bawa duit. Serah pada Isa Samad. Isa Samad masuk dalam, Zahid Ma'arif bebas. Sebab apa Zahid bebas? Sebab Mahathir lantik dia setiausaha politik. Maknanya parti Mahathir ini juga adalah parti yang juga menyokong perasuah. Sebab itu saya katakan, satu persatu parti yang bertanding di Tenggaruh ini, sama ada UMNO, Pejuang dan juga mana-mana parti yang ada, Barisan Nasional, juga mereka adalah terlibat dan juga berlaku penyelewengan bank besar dalam negara kita. Najib nak datang Felda, dia tidak boleh nak temerang. Sebutlah bosku ke bosku. Tapi keputusan mahkamah menyatakan Najib bersalah. Dia ada peluang di mahkamah rayuan. Kita benarkan. Kita benarkan proses mahkamah. Kita benarkan. Zaimidi tunggu masa dulu. Sebab itu UMNO sekarang ni tak sabar-sabar nak minta Ismail Sabri supaya bubar parlimen cepat. Sebab apa saudara? Sebab apa dia minta bubar parlimen cepat? Sebab Zaimidi masih Presiden UMNO. Selagi dia ada sebagai penjawat Presiden UMNO, dia akan boleh sign watikah calon. Kalau bubar hari ini, Zaimidi boleh sign watikah calon UMNO. Silap-silap, Ismail Sabri pun tak ada calon. Silap-silap, Syahidan Kasim tak ada calon. Anwar Musa tak ada calon. Hishamuddin tak ada calon. Ramai lagi yang tak boleh calon. Tajuddin tak boleh calon. Ini orang-orang Ismail Sabri. Sebab tu dia nak bubar parlimen cepat. Dia bukan kira rakyat susah tak susah. Dia bukan kira ekonomi mengizinkan atau tidak. Pada dia kepentingan politik. Kalau UMNO balik kembali ke Putrajaya, percayalah saudara, kasta-kasta mahkamah ini akan melompat gembira. Dan rakyat harus kembali semula ke era Najib Tun Razak. Ini saya nak bagi tahu. Begitu juga kalau di Johor. Apa keperluannya dibubarkan Dun Johor? Kita Pakatan Harapan tidak sedikit pun mengganggu pentadbiran negeri Johor. Walaupun UMNO menjadi menteri besar dengan hanya satu kerusi. Sebab kita memegang tetah nasihat ke bawah duli Yang Maha Tuan-Tuanku Yang Tuan Agong yang menyatakan cukup, jangan lagi ada politik. Cukup, jangan lagi ada krisis-krisis yang menyebabkan rakyat susah. Dan hilang fokus kita untuk membantu rakyat yang tengah susah waktu ini. Sebab itu Pakatan Harapan tak ganggu. Pembentangan bajet belanjawan di Johor tidak pernah ditolak oleh Pakatan Harapan di Johor. Itu fakta. Jadi usahlah berkempen. Konon-kononnya perayaan diadakan untuk kestabilan. Apa gunanya kestabilan kalau kamu tidak boleh gunakan kestabilan itu untuk membela nasib masyarakat-masyarakat Felda dan juga yang berada di luar Felda. Tidak ada gunanya kestabilan kalau dalam keadaan kestabilan itu kamu merompak harta-harta rakyat. Dan kestabilan itu kamu menyusahkan rakyat. Hari ini pun SOP dah jadi tampukang sekarang ini. Akibat SOP lah yang menambahkan kelukaan ekonomi yang semakin teruk dalam negara kita. Kabarnya 1 April dah bolehlah buka sepadan. Ramai pula lah Bangla Indon masuk balik. Ini sebab apa? Terpaksa buat. Sebab apa? Nak kembangkan ekonomi. Terpaksa buat. Ini terpaksa buat. Dan hari ini di Selangor pun tak dapat cukup dos keempat. Tak boleh masuk masjid. Tiba-tiba sekarang ni dah boleh. Nak buka balik satu empat, buka balik. Jadi isunya kesihatan ke atau kepentingan apa? Apa isunya sebenar? Kalau kita lihat sewaktu kita kajian PS, sebelum dijatuhkan COVID datang ke negara kita di era kajian PS. Bagaimana kita tangani COVID ketika itu? Setiap hari Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli dan juga kawan timbalan Perdana Menteri setiap hari bersidang, bermesyuarat di kalangan menteri-menteri yang berkenaan untuk membincang bagaimana nak menyekat penyebaran COVID yang baru saja sampai ke negara waktu itu. Sebab itu kita boleh kawal COVID. Zero kematian. Tak ada kematian. Yang tengah ada hospital boleh balik keluar. Ini hari terakhir, hari-hari detik-detik terakhir kerajaan PH, COVID berjaya kita kurangkan sifar kematian. Tetapi bila kerajaan ini sedang bergelut untuk mengurangkan
penyakit COVID, tiba-tiba ada orang yang ada penyakit lebih hebat daripada COVID, penyakit rakus, tamak dan kuasa, sanggup bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaan mandat rakyat. Selepas itu apa berlaku, saudara? Sebab itu apa berlaku? Kerana pengkhianatan itulah COVID terus berkembang, meningkat mendadak. Setiap hari beratusan orang mati. Ada ramai yang kes bunuh diri bukan kerana putus cinta, tetapi bunuh diri kerana tidak lagi sanggup hidup dalam keadaan susah, tidak lagi sanggup hidup dalam keadaan anak dan bini tak makan. Ramai yang gantung diri secara terbuka. Kalau dulu orang gantung diri ini dalam hutan, dalam rumah. Tapi di era kerajaan terbuk atap, mereka gantung diri di bawah jambat. Semua orang tengok. Untuk tunjukkan kepada rakyat, dia tidak ada upaya lagi. Dah tak boleh nak makan. Sebab itulah kerajaan ini harus dipimpin oleh kerajaan yang sepatutnya mendapat mandat rakyat. Inilah kerajaan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lantik imam pun kena ada redha makmum, saudara. Tak boleh kalau kita pandai, kita hafiz Quran sekalipun, tiba-tiba kita terus ke depan nak jadi imam. Tak boleh. Kena dapat restu redha makmum dulu, baru boleh jadi imam solat. Ini imam solat. Sekarang ini nak jadi Perdana Menteri, nak jadi ketua kerajaan, nak jadi kerajaan, mestilah mendapat mandat rakyat. Kalau kamu mendapat kerajaan dengan cara khianat, ikut pintu belakang, maka ingatlah pesan Allah bahawa sesungguhnya apabila kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka tunggulah kebinasaannya. Sebab itu hari ini pelik-pelik bala bencana yang berlaku atas negara kita. Banjir pun dah jadi pelik. Tempat tak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Kalau negeri yang tak ada banjir, mari pula puting beliung. Kita ingatkan banjir musim terujur dah habis. Oh, berlaku pula di Terengganu dan Kelantan. Berlaku pula di Kuala Lumpur. Ini semua untuk menunjukkan kepada kita semua bahawa perbuatan-perbuatan tangan-tangan pemimpin-pemimpin yang merosakkan negara ini mendatangkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Parti yang kita harapkan untuk memelihara Islam, yang partinya berjenama Islam, parti ini juga tenggelam dengan keduniaan hari ini. Parti itu juga tenggelam dengan habuan dunia pada hari ini. Dan parti itu jugalah akan menjadi calon kepada tuan-tuan di dalam Parti Perikatan Nasional. Sekarang ini kalau kita tengok, hari-hari bergaduh. Perikatan Nasional dengan Perikatan Nasional setiap hari. Masing-masing londeh seluar masing-masing. Rakyat jadi saksi. Rakyat jadi saksi, kita tengok. Zahid Hamidi kata, dia tidak pernah nak minta Muhyiddin untuk settlekan kes dia. Muhyiddin kata, oh kamu jumpa kami, jumpa saya, nak settlekan kes. Oh, Zahid Hamidi kata, tidak, saya sanggup bersumpah laknat. Inilah dia. Bila tak boleh nak buat fakta, tak boleh datangkan hujah, tak boleh nak buat bukti, maka sumpah laknat. Ini perangai UMNO dulu lagi. Muhyiddin kata pula, saya tak bolehlah bersumpah sebab saya tidak berbohong. Tengok, antara dua-dua ni siapa yang bohong sebenarnya? Pada saya kedua-duanya tak boleh pakai. Muhyiddin kalau dia bersumpah macam mana sekalipun, dia tetap dianggap sebagai seorang pemimpin yang khianat kepada mandat rakyat. Dia menang di paguh itu adalah kerana mandat rakyat, dan kerana kemenangan itu dia jadi Perdana Menteri, dan kerana tidak ada keberkatannya, Muhyiddin juga tumbang 18 bulan, saudara. Ya, saudara. Sebab itu tak sampai 2 tahun, kira 2 tahun, 2 Perdana Menteri. Ini cipta sejarah ni. Kita cipta sejarah. 2 Perdana Menteri 2 tahun. Kalau tambah baik tak apa, semakin lama semakin teruk. Zaman Muhyiddin pun kerajaan gagal. Dah jadi kerajaan gagal, hari ni datang hantar pula wakil dia nak jadi wakil saudara. Orang yang dah gagal datang sini nak jadi hero, nak jadi wakil rakyat. UMNO Barisan Nasional ini 2014 yang lalu telah ditolak oleh rakyat. Sepatutnya dia tunggu sampai habis penggal, bangkit semula. Tapi UMNO Barisan Nasional ini, saudara, dia tidak pernah merasa susah. Sebab puluhan tahun dia hidup dalam kesangan menjadi kerajaan. Sekali dia susah, dia tidak boleh nak mampu bangun. Sebab itu tak sempat kita sepenggal kerajaan PH. Dia telah pun jatuhkan kerajaan PH. Bila dia jadi kerajaan, dia masih tak puas hati. Sesama mereka juga bergaduh sekarang ini.
Di Johor, Barisan Nasional lawan Perikatan Nasional. Di pusat, mereka berdakap untuk menubuhkan kerajaan pusat. Di Johor mereka bermusuh, di Putrajaya mereka berkawan. Sebab apa? Sebab ada jawatan kedudukan masing-masing di Putrajaya. Di Johor, konon-konon nak tunjuk pada warga Johor, oh kami Barisan Nasional, kami tak setuju dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional kata pula, oh kamu kluster mahkamah, kami tolak kamu sebagai kluster mahkamah. Sedangkan di peringkat Putrajaya, pakejnya lengkap, perasuah ada, kluster mahkamah ada, penjual agama ada, semurid pun ada kat Putrajaya. Ini pakej yang lengkap berada di Putrajaya, dan inilah kerajaan yang ada pada hari ini. Cuma di Johor dia cuba nak menjadi hero, bersandiwara. Konon-konon kami berprinsip, kami tolak kluster mahkamah, kata Muhyiddin. Barisan Nasional pula kata, oh kami juga berprinsip, kami nak UMNO kembali memerintah. Kami nak seperti di Melaka, 2/3 majoriti juga di Johor, supaya kami boleh memerintah. Memerintah ni tak payah 2/3. Kelantan dulu pun, 1 majoriti pun boleh memerintah. Aman, damai. Tidak ada masalah. Yang pentingnya, walaupun kamu satu undi, kalau kamu boleh membantu rakyat, kamu boleh lakukan. Itu yang penting, saudara. Bukan kerana ramainya kalangan kamu dalam dewan, kamu boleh bantu rakyat. Sebab itu UMNO dulu pun, waktu mentah pusat, pernah menjadi kerajaan 2/3 majoriti. Akhirnya UMNO tumbang. Apabila 2/3 majoriti ini digunakan oleh pemimpin-pemimpin untuk mereka merompak harta rakyat, untuk menyusahkan rakyat ketika itu. Sebab itu UMNO tumbang. Sepatutnya UMNO belajar daripada pengalaman ini, supaya mereka boleh menjadi parti yang kembali semula kepada semangat UMNO yang asal. Tapi malangnya, orang yang seperti sembilan grupa tidak pernah belajar daripada apa yang telah mereka lakukan. Kerasukan, ketamakan mereka sampai hari ini tidak berkesudahan. Percayalah saudara, kalau mereka menang di Johor ini, menang besar di Johor ini, mereka akan pergi ke Kedah. Mereka akan cuba merampas di Kedah. Dapat di Kedah, mereka akan rampas di Perak. Sebab apa rampas Kedah? Sebab Kedah Menteri Besar dia PAS. Sekarang dia Barisan Nasional UMNO dah bermusuh dengan PAS. Dulu berkawan bawah Mufakat Nasional. Inilah kawan sejati kami. Masa tu lepas-lepas PAS pun belajarlah lagu Bersatu Kita Bersatu. Ini lepas PAS pun pandai masa tu. Belajar lagu UMNO. Berdakap, berpeluk, bercium dalam pilihan politisi ketika itu. Tapi apabila PAS nampak kawan baru yang lebih menarik, yang boleh bagi jawatan pada dia, dia pindah ke sana. Ini perangai dia. Dia tinggalkan UMNO, dan hari ini mereka kata UMNO adalah kluster mahkamah. PAS tidak sanggup bersama dengan kluster mahkamah. Ini kluster mahkamah dia peluk dulu ni. Zahid, Najib, orang yang sama juga. Saudara, inilah sandiwara politik yang berada di depan mata kita untuk kita memikir dengan semasa-masanya. Kami dari Parti Keadilan khususnya, satu-satunya parti yang kami rasa bersyukur kerana kami mempunyai seorang presiden yang cukup berpegang dengan prinsip. Kalau Anwar Ibrahim itu orang yang tidak berpegang dengan prinsip, dah lama Anwar jadi Perdana Menteri. Dalam UMNO lagi, Anwar dah jadi timbalan Perdana Menteri. Sebelah kaki dah nak jadi Perdana Menteri. Tetapi kerana prinsip tidak mahu dengar cakap Mahathir Mohamad ketika itu, dia ditendang keluar daripada UMNO. Suatu kerajaan PH jatuh. Suatu kita ingat masa kita menang. Hari pertama kita menang. Pakatan Harapan menang. Apabila Kak Wan selaku Presiden Parti Keadilan, yang ketika itu Pakatan Harapan menggunakan logo keadilan. Seperti biasa, Presiden Parti Keadilan dipanggil oleh Tuan Agong. Kita masih ingat. Wan Azizah berjumpa dengan menghadap kepada tuanku, dan tuanku menawarkan kepada Wan Azizah untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab dia Presiden Parti Keadilan. Logo keadilan digunakan oleh Pakatan Harapan. Ditawarkan kepada Wan Azizah untuk menjadi Perdana Menteri. Saudara, dalam politik ini, kejayaan paling besar jawatannya adalah Perdana Menteri. Orang yang nak naik dalam politik, kedudukan paling tinggi adalah Perdana Menteri. Tetapi Kak Wan apabila ditawarkan oleh Yang Tuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri kerana Parti Keadilan menang besar pada PAS 14, apa jawab Kak Wan? Dia kata kepada tuanku, kami dalam Pakatan Harapan ada perjanjian dan persefahaman.
kalau kami menang, yang jadi Perdana Menteri adalah Mahathir Mohamad. Walaupun parti Mahathir 13 kursi je pun menang. Tapi prinsip keadilan yang berkawan, berpegang, berjanji, kami tolak tawaran yang ada di depan mata. Ini parti keadilan. Kalau parti keadilan memikirkan untuk menaikkan Anwar Ibrahim, sudah pasti Wan Azizah sanggup terima jawatan Perdana Menteri dan dia boleh serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ini tidak berlaku, saudara. Kita berpegang pada prinsip, kalau berkawan, kalau berpakat, kalau berjanji, kita harus tunaikan janji. Jangan kita lupa janji apabila kita menemui dengan tawaran-tawaran di depan mata. Begitu juga ketika nak melantik, selepas kita tumbang, nak melantik Perdana Menteri, sampai Muhyiddin, Anwar juga berdepan dengan sokongan daripada kumpulan UMNO Zaid Hamidi 15 orang ni. Yang 15 ahli parlimen yang menjatuhkan Muhyiddin. Ada surat, UMNO sanggup sokong Anwar Ibrahim. Benda tu diviralkan. Orang UMNO pun tahu. Surat yang Zaid sendiri sign. UMNO sokong Anwar Ibrahim. 15 ahli parlimen ni. Bermakna kalau UMNO sokong, Anwar dah jadi PM. Tapi kenapa Anwar tolak? Sebab ada syarat yang diberikan. Kami boleh sokong kamu jadi Perdana Menteri. Bagaimana pula dengan kes-kes aku, Najib dan juga Zahid? Dia tanya Anwar. Bagi Anwar, kami tidak ada jaminan kecuali satu jaminan yang Anwar boleh beri. Kalau kamu sokong aku jadi Perdana Menteri, aku hanya boleh jaminan bahawa kes kamu di mahkamah akan diadili dengan seadil-adilnya dan kerajaan tidak akan campur tangan. Itu jaminan Anwar Ibrahim. Tetapi kalau nak buang kes, oh tak payah. Tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Ini yang Anwar pegang jadi sebagai prinsip dia dalam politik, dalam perjuangan. Sebab itu Anwar Ibrahim lambat nak jadi Perdana Menteri kerana prinsip ini, saudara. Daripada dulu lagi dia pertahankan prinsip ini. Selagi ramai perasuah dalam negara kita ini memang suka nak lantik pemimpin-pemimpin yang jujur. Tetapi walau bagaimanapun kita harus berjuang untuk menentukan bahawa rakyat Malaysia satu hari nanti akan menjadikan dan memandang rasuah ini satu perkara yang amat-amat jijik. Barulah ketika itu kita dapat melahirkan pemimpin yang betul-betul tidak akan melakukan sebarang penyelewengan dan juga salah laku rasuah ini. Hari ini rasuah dah jadi macam biasa. Bagaimana kita pun tahu kisah Pesuruhjaya, SPRM, macam-macam yang kita dengar. Nampaknya tidak nampak perbezaan. Selepas Sheraton, langkah Sheraton itu, kerajaan bertambah baik, bahkan bertambah teruk dan semakin teruk. Hari ini masing-masing semua tunjuk mereka lah pejuang kepada warga Felda. Bagi kami keadilan yang tahu nadi, denyut nadi rakyat warga Felda adalah anak-anak Felda. Sebab itu keadilan meletakkan Puan Zulina, anak jati Felda yang lebih tahu masalah Felda untuk membawa suara-suara saudara ke dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Percayalah saudara, Puan Zulina kalau saudara angkat sebagai calon di sini, dia akan lebih tahu bagaimana susah dan senangnya kehidupan warga-warga Felda. Tentang jalan raya ini patut dah selesai tahun 80-an dulu lagi. Ini isu jalan raya ni. Tapi hari ini masih tak selesai. Masih tak selesai. Jalan lubang-lubang, jalan bertampal-tampal. Sampai bakal calon kita ni pun nak mabuk naik kereta. Tapi tak apalah, biarlah mabuk tengah jalan, jangan mabuk rasuah. Biarlah kita mabuk untuk perjuangkan rakyat daripada mabuk kuasa, mabuk rasuah dan sebagainya. Tak apa. Memang susah, memang sukar nak mendapatkan kemenangan. Tapi percayalah, semakin kuat dugaan yang kita hadapi, semakin kita hampir kepada kemenangan. Dan saya mengharapkan saudara-saudara, terutamanya warga-warga Felda, ibu, bapa, anak-anak muda, kamulah sebenarnya yang menentukan masa depan warga Felda itu sendiri. Kita hanya boleh memberikan pandangan, kita hanya boleh membantu untuk memberikan maklumat dan pencerahan. Perkara yang berlaku depan mata Allah telah tunjukkan kepada kita. Hari ini kita perlu buat pilihan. 12 hari bulan adalah penentu dan saya mengharapkan kita cipta satu sejarah akan terukir di Tenggaruh ini. Bagaimana Puan Zulina kita akan angkatkan sebagai calon keadilan yang memenangi DUN Tenggaruh.
Saya datang dari Pahang, mungkin 12 bulan tu saya dah berangsur balik. Saya buka radio, aku mengumumkan Dun Tenggaruh dimenangi oleh Puan Zulina. Maka hilanglah rasa penat saya jatuh datang ke sini. Jadi saya mengharapkan ini. Cuba dulu. Tidak ada masalah kita nak cuba wakil rakyat ni. Bukan dia kita lantik dia sampai kiamat. Kalau dia tak boleh buat kerja, kita buang dia. Tak sempat saudara buang, saya ingat Parti Keadilan pun dah buang dia. Ini Parti Keadilan, dan kita pernah lakukan. Wakil-wakil rakyat Parti Keadilan yang tidak menunjukkan prestasi, tak sempat rakyat buang, parti buang awal-awal lagi. Ini yang kita lakukan. Dan inilah yang kita harapkan. Dan mengharapkan saudara-saudara untuk memberikan kepercayaan kepada Puan Zulina, anak jati warga Felda yang juga pernah memegang beberapa jawatan pengurusi tentang kebajikan di warga Felda. Jadi orang ini lebih hampir dengan saudara, lebih tahu bagaimana denyut nadi warga Felda. Sebab itu kita perlukan pilihan yang baru. Kerana kalau kita kekal yang lama, sampai bila tak berubah. Sebab itulah jalan raya tak berubah. Api di tengah jalan tak ada. Gelap. Sebab apa? Aku tak buat pun tak apa. Confirm orang kau undi aku lagi. Sebab itu tak pernah berubah. Sebab itu tidak ada perubahan, saudara. Kali ini kita lakukan perubahan dan insya-Allah saya yakin bahawa Puan Zulina mampu melakukannya kerana beliau adalah warga Felda yang lebih tahu tentang jauh perit dan pahitnya menjadi warga Felda ini. Sekian dulu, saya mengucapkan terima kasih atas jemputan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah merahmati perjumpaan kita pada malam ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi sekali. Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan sampai! Terima kasih. Kembali kepada saudara Wan Faizuddin di atas sumbangan pandangan saudara. Okey, dan sebelum saya akhiri majlis ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang baru mengundi nanti, buatlah pilihan yang bijak, pilihlah yang calon yang boleh mengubah kehidupan kita di sini. Dan saya merayu kepada anda semua, berilah peluang kepada calon kita Puan Zulina untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, menambah menambah baik atas apa yang saja yang kekurangan di sini. Dan saya ingatkan sekali lagi, tiada siapa yang mampu merubah kehidupan kita kecuali pilihan kita sendiri. Saya akhiri majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Okey, untuk pengetahuan semua, esok Datin Sri Wan Azizah akan hadir di Dun Tenggaruh ini. Dan beliau akan bersama kita pada pukul 10 pagi. Mula-mula beliau akan berada di Jemaluang. Lepas tu dia terus ke Pasar Basah Mersing dan seterusnya ke penghentian teksi. So dia akan lalui 3 tempat ni. Kepada sesiapa yang agak-agak free esok, bolehlah bersama-sama berjumpa dengan Kak Wan di Jemaluang. Tak, Mersing saja.